mereka yang nak menyertai kita. Kita tak boleh open pada semua orang masuk. Dekat-dekat pilihan raya, diorang ni ditawarkan dengan pelbagai bentuk tawaran dan pelbagai bentuk jawatan dan sebagainya. Akhirnya mereka menggunakan strategi parti-parti komponen BN meninggalkan BN untuk memburukkan kita. Betul. Itu sebabnya sebarang tindakan yang kita nak buat, kita perlu teliti betul-betul. Kita perlu tapis sebelum kita menerima mana-mana parti komponen baru, sebelum kita menerima rakan-rakan yang sudah selama hari ini bersama dengan kita, sebelum kita membuat keputusan meninggalkan PPBM, kita memang kena kaji dengan seteliti mungkin. Betul. Tapi bab PPBM ni tak ada masalah, sebab tak perlu nak kaji panjang. Sebab terlalu banyak bukti mereka ni menindas kita, mereka tidak berlaku adil ketika pengagihan kursi Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri, pengagihan kursi menteri, kualiti kementerian yang diberikan kepada menteri-menteri UMNO, banyak lagi. Kemudian mereka mainkan kita dalam pilihan raya negeri Sabah, mereka tikam belakang kita. So berdasarkan apa yang mereka lakukan ini, tidak ada sebab untuk kita meneruskan kerjasama dengan PPBM. Dan kita serahkan kepada parti-parti komponen, 3 parti komponen BN ni, iaitu MCA, MIC dan PBRS. Kalau mereka selesa bersama dengan kita, Alhamdulillah. Tetapi setakat hari ini, setahu saya, Datuk Seri Wee Ka Siong sudah mengatakan bahawa mereka akan kekal bersama dengan BN. Tan Sri Vicky pun dengar cerita pun begitu. Alhamdulillah. Dan begitu juga dengan PBRS. Jadi bagi saya, kita jangan bangkitkan persoalan bolehkah kita mempercayai mereka. If we want to be together, we got to trust our partners. We got to trust our partners, dan kita kena bantu mereka untuk menang. Tapi kalau mereka kong kali kong, tidak ada kesetiaan. Kalau mereka tarik diri saat akhir, Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya kursi-kursi yang mereka selama hari ini bertanding, kita boleh tambahkan lagi, ambil alih. Okey, Datuk, soalan kepada Datuk sekali lagi, Datuk. Bagaimana UMNO hendak menandangi kanser-kanser yang wujud sendiri dalam UMNO? Okey, apakah pimpinan agung UMNO kali ini akan menjadi hari-hari terakhir mereka di dalam UMNO, ataupun mereka akan menjadi lebih kuat lagi, Datuk? Minta komen sikit, Datuk. Saya tanya dengan Datuk Ijaz. Saya melihat bahawa ahli-ahli UMNO yang menjadi parasit, yang menjadi sebagai bukan lalang, dia parasit tau. Mereka ni sebagai calon untuk jadi katak. Mereka ini saya rasa tidak ada tempat. Mereka tidak akan diberikan kesempatan untuk bertanding. Dan saya rasa rakyat pun kalau diturunkan mereka bertanding, rakyat tak boleh terima. Saya tak nampak rakyat boleh menerima mereka untuk menjadi calon, untuk memenangkan kursi-kursi yang ditandingkan. Tapi kalau calon-calon muka baru, tak ada masalah. Saya tak ada masalah, saya tak nampak benda begitu. Sebab saya tengok, dalam kiriman saya, Yuan Kasim datang, Aizah Ibrahim, dia hantar ni. Dia kata, dah tak boleh dah sangat dah sekarang ni. Kerana kehidupan rakyat begitu susah tu. Dia kiriman ini, Aizah Ibrahim, Yuan Kasim, dia kata rakyat terlalu tertekan sekarang ni. Cuma, apakah Kerajaan Perikatan Nasional mau mengadakan pilihan raya umum? Itu saja persoalan saya. Kalau buat sekarang ni, rakyat memang dia tertunggu dengan tidak sama-sama lagi. Ya, Dok, sila Dok jawab ni soalan Pablo tadi. Ya, apa Pablo? Bagaimana UMNO nak menarik kanser-kanser ni yang ada wujud dalam UMNO ni? Apakah PAU ini akan jadi hari-hari terakhir mereka, ataupun mereka akan menjadi lebih kuat lagi, Datuk? Saya yakin bahawa dalam Himpunan Agung UMNO ni, perwakilan akan memberikan mandat untuk parti memutuskan kerjasama dengan PPBM. Ini pertama. Kedua, saya juga yakin bahawa perwakilan juga mahukan sesuatu yang drastik dilakukan oleh kepimpinan UMNO untuk menyelamatkan UMNO. Hari ini kita dah buat keputusan di peringkat MKT untuk tidak bekerjasama dengan PPBM.
Tapi malangnya sehingga hari ini menteri-menteri kita masih berkhidmat di bawah Muhyiddin Yassin, Timbalan Menteri, pengurusi JLC. Ya. Jadi saya menjangkakan pada hari Ahad ni, ketika mereka bersidang, saya yakin bahawa pasti akhirnya jurucakap ini akan meminta supaya UMNO, mereka-mereka yang berada di dalam kerajaan hari ini meninggalkan kerajaan segera. Dan saya yakin sebaik saja perwakilan memberi mandat kepada Presiden untuk memutuskan hubungan dengan PPBM, Presiden sudah ada mandat daripada ahli, daripada perwakilan, daripada akar umbi. Maka Presiden boleh melakukan tindakan yang lebih drastik. Contohnya, memberi tempoh 1 minggu ataupun 1 bulan untuk semua menteri dan timbalan menteri termasuk pengurusi JLC meletakkan jawatan dan meninggalkan kerajaan Perikatan Nasional. Dan yang ketiga, bagi mereka yang ingkar, maka mereka mengingkari keputusan Perhimpunan Agung UMNO. So, bagi mereka yang ingkar ini, Presiden ada hak untuk mengumumkan bahawa mereka-mereka yang ingkar ini tidak akan sesekali dicalonkan sebagai calon pilihan raya mewakili Barisan Nasional. Dan yang keempat, ada beberapa individu yang saya lihat tidak ada pilihan. Mereka ni bukan setakat gunting dalam lipatan, bukan setakat musang berbulu ayam, tetapi mereka ni macam anak-anak yang sedang mereputkan rumah kita. Jadi untuk beberapa orang, saya cakap straight je lah. Orang macam Anak Musa, Khairi Jamaluddin, Isyamuddin Tun Husin, Syahidan Kasim. Orang macam ni kita kena buat keputusan yang lebih tegas. Kalau perlu dipecat mereka ni, pecatlah. Kerana saya bimbang, takut mereka ni digunakan oleh musuh kita. Hari ni kita pun tahu bahawa ancaman nak membubarkan UMNO ni dah lama ada. Kan? Dah lama ada. Tapi sekiranya UMNO dibubarkan dalam keadaan Presiden kita berhadapan dengan kes mahkamah yang bila-bila masa boleh dijatuhkan hukuman bersalah. Datuk Najib pun sudah pun melalui proses peringkat pertama didapati bersalah. Maka saya bimbang, takut nanti bila parti diharamkan, sekiranya ada usaha di kalangan pimpinan sedia ada ini untuk menubuhkan parti baru, mereka yang 4 orang ini juga akan menubuhkan parti baru, akan menubuhkan UMNO baru. Dan dari segi, kita pun tahu bahawa Kementerian Dalam Negeri di bawah pengaruh mereka, di bawah kekuasaan mereka, maka peluang mereka untuk mendapat hak bagi membuka UMNO baru ini lebih cerah berbanding dengan contohnya Presiden Datuk Seri Najib yang sekarang ini sudah mereka jatuhkan hukuman. Dan Datuk Zahid pun saya rasa walaupun dia yakin kes dia boleh lepas, tetapi saya tak nampak bahawa dia akan diberikan keadilan di dalam sistem kehakiman negara kita sekarang ni. Jadi mereka boleh gunakan kes-kes di mahkamah ini untuk tidak membenarkan kepimpinan yang sedia ada ini untuk menubuhkan parti baru bagi menggantikan UMNO yang mungkin bila-bila masa dibubarkan oleh pihak kerajaan hari ini. Ini penting. Okey, Datuk. Berkaitan kanser-kanser ni, Datuk. Mereka punya kuasa, mereka punya duit. Everything they can buy. Sekarang pun mereka tengah tabur duit ni sekarang. Apa akan jadi pada hari Ahad ni? Andai kata benda ni berlaku. Saya ingat begini ajalah. You tabur duit macam mana pun, warga UMNO ni, Datuk Lokman tahu. Sebab beliau bekas ahli Majlis Tinggi UMNO. Orang UMNO ni dia ada pegangan. Kalau untuk menjual maruah parti dia takkan buat. Buatlah macam mana pun. Bolehlah you boleh tabur duit lah. Macam mana apa yang berlaku
4 malam 5 malam lepas mereka berjumpa dengan ketua-ketua wanita apa semua. Duit dia ambil tapi macam kata minta maaf lah. Betul. Apa kata ketua-ketua puteri kata no way. Jadi itu semangat anak muda yang ada, mereka tidak akan bersekongkol, mereka akan bersama. Jadi bagi saya saat pertama je. Memanglah dia bukan anak muda je. Ya. Sesiapa yang berdarah UMNO ni, kalau mereka masih lagi roh perjuangan UMNO ni berada dalam jiwa mereka, mereka tidak akan sesekali menggadaikan masa depan parti kita ni semata-mata kerana wang ringgit, insyaAllah. Ya, saya setuju. Ya. Okey, soalan saya yang seterusnya tu Okey, PAU kali ini merupakan penentuan legitimasi Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apakah perwakilan akan menarik sokongan pada Tan Sri Muhyiddin? Ya, sebenarnya saya melihat Perhimpunan Agung UMNO kali ini adalah perhimpunan UMNO yang agak penting. Sebab ini merupakan pengesahan ataupun penolakan dari segi legitimasi. Legitimasi ini keabsahan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Kerana kalau keputusan perwakilan sama ada pemuda, puteri, wanita dan perwakilan sekolah suara meminta supaya ditarik sokongan, bermakna untunglah. Dengan sendirinya tidak ada legitimate sebagai total, buat macam mana pun legitimasi ini terpulang pada jumlah. Dan sekarang ni pun jumlah mereka tak banyak. Cuma dengan syarat lah. Cuma dengan syarat bukan dengan keputusan MT yang lepas. Ya. Sebab keputusan MT yang lepas hanya memutuskan kerjasama dengan PPBM ketika pilihan raya ke-15. Tetapi kekal di dalam kerajaan sehingga PRU 15. Itu maknanya memberi nyawa. So kita mengharapkan satu perubahan drastik dilakukan oleh Akak Umbi. Tak boleh ikut keputusan yang dah dibuat ni. Kita minta supaya Akak Umbi mendesak supaya satu perubahan drastik